Bersama kami di Wanita hari ini, mungkin ramai yang tak sabar nak dengarkan perbincangan berkaitan takut nak beli rumah pada hari ini, dan mungkin anda juga telah pun menghantarkan komen-komen anda di laman sawang Facebook, dan mungkin ada pelbagai sebab juga kenapa agaknya orang takut nak beli rumah selain daripada faktor kewangan. Ada terdapat pelbagai lagi faktor-faktor lain yang menyebabkan kepada terjadinya permasalahan ini. Nak tahu dengan lebih lanjut, apa kata kita dengarkan laporan yang telah pun disediakan oleh rakan wartawan kami, Adila. Silakan. Membeli, memiliki dan mendiami rumah yang selesa serta memenuhi cita rasa sendiri merupakan impian setiap individu. Pembelian rumah juga dikatakan antara pelaburan terbaik untuk jangka masa panjang. Namun, proses pembelian rumah tidaklah semudah yang dijangka. Selain perlu memikirkan keadaan kewangan, pembeli juga perlu tahu selok-belok cara dan ilmu mengenai pembelian rumah agar tidak tersilap langkah. Menurut kajian oleh HSBC Holdings London, 93% rakyat Malaysia masih belum memiliki rumah sendiri. Kajian turut menunjukkan 75% golongan muda yang berhasrat membeli rumah tidak mempunyai simpanan mencukupi untuk bayaran pendahuluan. Manakala 43% lagi menangguhkan hasrat untuk membeli rumah kerana tidak mampu membeli jenis rumah yang menjadi pilihan mereka. Selain alasan kewangan yang tidak kukuh, ada antara mereka yang takut untuk membeli rumah kerana bimbang sekiranya ditipu oleh pemaju. Ada juga sebilangan dari mereka takut sekiranya tidak mampu memberi komitmen untuk membayar kos rumah yang dibeli. Bagi orang biasa, pembelian rumah kebiasaannya merupakan pelaburan paling besar dan penting dalam hidup mereka. Sekiranya tersilap langkah, ia boleh menjadi mimpi ngeri. Itu dia pelbagai faktor menjadi punca kenapa seseorang takut untuk membeli rumah, dan itu dia sedikit laporan cukup padat sebagai pembuka kepada topik kita pada hari ini. Baiklah, kita bersama dengan tetamu-tetamu kita. Di hujung sini kita bersama dengan Puan Siti Sarah Shah sebagai seorang ibu, isteri, usahawan. Selamat datang Puan Siti Sarah. Terima kasih Sugi. Okey, dan di tengah sana kita bersama dengan Nur Afifah yang cukup muda, dan anda akan ketahui apa orang kata kejayaannya membeli sebuah rumah di usia yang amat muda. Okey, dan di hujung sana kita bersama dengan Dr. Azizul selaku perunding kewangan kita pada hari ini. Selamat datang semua. Terima kasih. Okey. Jadi kalau kita nak dengarkan tentang topik kita hari ini, mungkin Sarah dengan Afifah ada ulasan mereka tersendiri. Kenapa ada yang beli tapi kenapa ada yang sewa. Tapi mungkin doktor antara individu yang sesuai untuk membuka tirai perbincangan kita hari ini, kenapa doktor, kalau kita lihat daripada laporan tadi dah ada juga antara lain ulasan yang telah pun kita dengarkan. Tetapi antara lain sebenarnya, apakah faktor-faktor utama yang menyebabkan ramai dalam kalangan kita ni takut sebenarnya untuk beli rumah? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fiza, terima kasih Sigi. Saya rasa isu ketakutan orang membeli rumah ni sebenarnya bukan baru. Dia telah bermula. Sebenarnya kurang lebih tahun 2012 orang dah start mula melihat kenaikan harta tanah ni mendadak dan sangat luar biasa. 2012, 2014, dan hari ini kita start dapat kesan dia. Kita tengok hari ini makin ramai orang tidak membeli harta tanah kerana orang takut untuk satu terlibat dengan komitmen, nombor dua orang risau sebab harta tanah ni macam tadi yang kita tengok tu ada peluang-peluang untuk penipuan dan sebagainya, menjadikan orang rasa macam kita tunggu dulu. Tapi kalau kita cerita pasal takut ni sebenarnya saya rasa semua benda orang takut. Kalau kita tanya pasal takutlah, dulu nak beli kereta pun takut tapi akhirnya orang berani kan, orang buat hutang dan sebagainya. Saya nampak sebab yang menjadi ketakutan sebab hutang rumah ni besar, dan kesan dia bukan kita buat hutang hari ni 10 tahun akan selesai, tidak. Hutang rumah ni kadang-kadang 30 tahun, maksimum 35 tahun. Betul, 35 tahun dan sebagainya. Jadi ada risiko, dia datang bersama dengan risiko. So kalau orang tanya perlu tak takut, pada saya perlu. Perlu ada rasa takut tersebut sebab dia melibatkan komitmen yang besar. Tapi jangan terlalu lama takut, akhirnya kita sedar-sedar, ya Allah, dah 40 tahun dah takut-takut lagi kan. Akhirnya kita tak akan inilah. Okey, baiklah. Kalau kita lihat di sini, kita ada dua pendapat yang berbeza orang kata. Kalau kita lihat Puan Sarah sendiri, ada orang dia tak mampu nak beli tetapi nak sangat nak beli. Ada orang mampu tetapi tak nak beli, mungkin ada sebab-sebabnya, dan Puan Sarah adalah salah seorang yang mungkin kita boleh katakan mempunyai pendapat berbeza mengenai memiliki rumah atau membeli rumah ni. Mungkin Puan Sarah boleh kongsikan kenapa walaupun ada kemampuan itu, Puan Sarah tidak memilih untuk membeli rumah secara terburu-buru. Okey, pada pendapat saya dia sebenarnya
planning yang panjang. Kalau rasa nak beli tu memang nak beli. Kalau rasa mampu tu insya-Allah mampu. Tapi macam itulah dulu 10 tahun 11 tahun lepas kami beli juga rumah dan kami boleh jual dengan harga yang sangat baik. Tapi sekarang kalau ikutkan family dengan ada anak yang ramai, so saya perlukan rumah yang besar. Rumah yang besar tu kalau di kawasan tempat saya tinggal di Bandar Baru Bangi, harganya mungkin 1.8 hingga ke 2.5 juta. Dan that is lebih kurang 10 hingga 12,000 sebulan. Mampu? Yes. Bukan tak mampu, tetapi adakah saya nak spend duit sebanyak itu setiap bulan untuk bayar mortgage rumah? So pada saya menyewa rumah yang sama, rumah yang saya duduk sekarang, dengan harga 4,500 saja. So pada saya ada duit lebih untuk saya simpan kemudian hari bila kami nak bina rumah kami sendiri. Itu angan-angan kami. Dan saya ada duit lebih untuk insurans anak-anak, untuk simpanan, kami nak pergi travel. So pada saya itu adalah pilihan kami pada waktu sekarang. So duit tu pergi ke tempat lain. Duit tu pergi ke simpanan, ke anak-anak, ke education. And pada saya bukan sebab tak mampu, tapi sebab kita fikir untuk masa hadapan, saya nak rumah yang saya nak, yang saya idamkan, dan saya ada duit untuk beli rumah tersebut. Bukannya kita ikat perut sekarang, tapi nanti bila di masa depan kita terpaksa terima je dengan rumah apa yang kita mampu. Saya terbuka minda saya dan amat tertarik dengan apa penjelasan yang dijelaskan oleh Sarah ni. Bermakna Sarah lebih bukan nak melabur di aset yang beku, tetapi melabur di aset yang cair lah. Maksudnya dari segi pelaburan lain, insurans dan sebagainya. Tapi mungkin Afifah sendiri ada pandangan yang berbeza. Di usia 24 tahun mendapatkan rumah yang pertama. Sebab kalau mak-mak kita cakap, beli rumah lagi muda lagi untung, beli rumah bayar lagi murah. Betul tak? Okay. Jadi apa faktor yang membuatkan Afifah sebenarnya nak membeli rumah pertama? Assalamualaikum. So untuk pada usia saya 19 tahun saya dah bekerja. So maybe masa tu kawan-kawan saya yang lain fikir pasal study. So pas saya dah masuk kerja, masa tu maybe saya akan fikir apa 5 tahun akan datang aku perlu ada. Dan kereta masa tu dah ada. So apa perlu dilakukan lagi, iaitu aset lah, rumah. So daripada situ saya azam saya 19 tahun, saya kata dalam masa umur 25 tahun mesti kena ada satu rumah. This is for my old time lah, untuk saya punya aset hari tu lah. Tak semestinya saya beli tu untuk saya duduk sekarang. So bila macam tu saya tekad saya buat bisnes saya, and then saya menyimpan. Alhamdulillah dalam masa umur 24 tahun saya dapat beli sebuah rumah lah. Baiklah. Kalau kita lihat Afifah dan Puan Sarah, dua-dua pandangannya berbeza. Betul kan Fiza? Kalau kita nak tanya Dr. Azizul kan, Dr. Azizul, bila kita dengarkan apa yang mereka berkata, tak salah. Dua-dua tak salah, tak betul kan? Tak salah, sorry. Pendapat mereka sendiri tak salah maksud saya. Tapi Dr. Azizul, bila kita yang muda lah kan, bila nak beli rumah tu, kita dah ada komitmen kereta. Gaji tak adalah banyak sangat. Tapi apa yang kita perlu pertimbangkan? Kita nak makan sedap lagi. Nak makan sedap. Makanan sekarang pun tak murah. Ya, betul. Sarah masak pula guna. Apa yang kita perlu? Kita fokus pada golongan muda dahulu. Apa yang perlu kita fokuskan bila nak beli rumah tu? So dia cakap golongan muda dia pada saya warga tua. Saya nampak sama bayar je. Apa yang kita nak fokuskan? Nombor satu begini ya. Saya rasa semua orang, betul, saya tak nafikan, masing-masing ada pandangan sebab keperluan kita tak sama. Puan Afifah tak sama, saya tak sama, sebab kita jangan ukur pinggang orang di pinggang kita. So ada keperluan orang, dia rasa sebab anak dia 3 orang, dia nak anak dia punya fasiliti yang bagus, selesa, it's okay, tak ada masalah. Ada orang dia rasa macam ini kriteria rumah untuk saya, maka saya perlu beli rumah macam ni. Dan kita kena melihat begini, saya banyak berkongsi kepada generasi muda, saya banyak berkongsi kepada orang muda tentang strategi, formula dan sebagainya untuk membeli tanah di usia muda. Betul macam Sugi kata tadi, saya berkongsi beberapa, selalu orang tanya layak tak kita membeli rumah. Buat calculation sedikit. Kita risau, kita takut. So benda yang paling asas sekali kita kena buat apa tahu? Bawa je payslip kita tu, pergi ke mana-mana bank, tunjukkan dekat bank, cik, dengan gaji saya banyak ni sebenarnya rumah besar mana yang saya boleh beli. Kenapa begitu? Dia begini. Rumah semakin lambat kita beli, kadar insurans kita akan jadi tinggi. Sebab bank punya isu begini, umur dah meningkat, kita baru start beli rumah, mana risiko untuk kita ni dijemput pergi, meninggal dan sebagainya itu tinggi. So insurans akan jadi tinggi. Saya ambil contoh, ada sahabat saya umur 40 berbeli rumah, insurans dia saja 26,000. Dia bayar insurans semata-mata. Satu. Yang kedua ialah harta tanah ni memberi 2 kelebihan. Satu sebagai pelaburan. Saya tengok semua orang dengar dengan khusyuk tu macam dalam kelas tu. Satu sebagai pelaburan. Nombor 2 sebagai simpanan. Contoh, katakanlah kita boleh bayar sewa 2,000 sebulan. Contoh, okeylah 1,000 lah. 2,000 macam dahsyat sangatlah.
RM2,000 sebulan. Kita kena ingat, RM2,000 kita bayar, setahun RM24,000. So RM24,000 tu dia ada dua pilihan. Sama ada kita bayar sewa ataupun dia masuk ke dalam mortgage kita tu, akhirnya benda tu jadi hak kita ataupun menjadi hak milik tuan rumah. Kekal jadi hak milik tuan rumah. Tapi mungkin kalau kita lihat di Malaysia, mungkin ramai dalam kalangan rakyat Malaysia yang mempunyai pandangan sebegini untuk menjadikan rumah sebagai pelaburan. Sehingga kadang-kadang walaupun rumah tu bukanlah lokasi yang kita suka, jauh sedikit kita terpaksa beli sebab kita nak kena ada rumah sebab ini adalah faktor-faktor desakan sekeliling. Harga yang kita mampu. Mengikut harga kemampuan, nak beli ikut kemampuan tu lah. Macam tadi kan, nak beli kat bank ini kemampuan tapi rumah kita jauh sikit lah. Tapi kalau kita fikir dari segi radius, dari segi belanja, tol, minyak, sebenarnya lagi tinggi perbelanjaan kita berbanding kita sewa rumah. Dan kalau kita lihat Cik Azizul, kalau di negara Eropah, contohnya di Jerman, 41% sahaja faktor pemilikan rumah. Di Switzerland, 38% sahaja faktor pemilikan rumah. Tapi kenapa kita di Malaysia ini sangat-sangat menggalakkan untuk memiliki rumah berbanding sewaan? Okey, very good. Kita tengok tadi ada Fiza bagi very good fakta tentang beberapa negara. Kita kena kembali juga kepada satu tipografi, satu zoning kedudukan masyarakat, satu culture ataupun budaya masyarakat tersebut. Which is kita ni, kita masih lagi masyarakat yang kita ni banyak ada masa di rumah dan sebagainya. Dan kita juga adalah kategori orang yang kita kategorikan sebagai keluarga lah. Selepas habis waktu bekerja, kita keluarga, kita tidak ada season yang 3 bulan kemudian kita akan travel. Kita tak duduk di rumah dan sebagainya. So, culture tu dia berbeza. Kita dalam setahun, kita ada 12 bulan. 12 bulan tu hampir 80% daripada kehidupan manusia ni akan berada dalam ruang. So, 20% je kita berada di luar daripada ruang. Maka rumah adalah satu keperluan hakiki yang kita perlu berbanding dengan masyarakat di luar lah. Satu. Yang kedua ialah tipografi masyarakat dengan kedudukan geografi. Kita di Malaysia ni sebenarnya kita belum capai tahap negara maju. Kita masih lagi ada land, tanah yang banyak yang mana sebenarnya kita masih lagi boleh memelihara tanah. Macam Fiza bagi mention tadi, ada beberapa isu kata dari segi faktor. Saya nak galakkan begini sikitlah. Kadang-kadang kita sangat selesa dengan laluan pergi balik kerja kita tu setiap hari. Perasan kita tak? Okey, saya nak datang ke Bandar Utama, kita menggunakan satu jalan tu dan kita nak cari rumah di sepanjang jalan tu sahaja. Betul. Sebab itulah saya selalu cadangkan begini. Kalau kata orang kata macam tak ada, kita orang tak jumpa rumah yang kecil. Okey, saya selalu galakkan buka Google Map. Google Map tu, kita tengok tempat kerja kita, tempat kita duduk, cuba buat perimeter yang sama, berapa perimeter yang sama, kita terbanglah kejap, kan? Kita tengok dia pasti ada laluan-laluan baru. Pandangan drone lah. Betul, pandangan drone tu menjadikan sebenarnya sebab kita ni macam ni, manusia secara fitrahnya dia akan buat benda yang dia dah selesa secara rutinnya. Dia rasa macam okey je, jalan ni tak jam, kita rasa selesa dan sebagainya. Kadang-kadang dengan mengubah sedikit pola pergerakan kita akan teroka satu kawasan baru, neighborhood yang baru, jiran yang baru dan mungkin harga harta tanah yang lebih murah sedikit yang kita mampu. Okey, baiklah. Itu tips yang amat berguna dan membuka minda saya dah. Okey. Saya juga. Okey. Apa pun kita nak tahu juga apakah pendapat orang di luar sana. Siapa dah memiliki rumah, takut nak beli rumah, kenapa takut? Jom kita dengarkan pandangan mereka. Saya belum beli sebab sekarang rumah satu mahal. Keduanya kita pun banyak komitmen dan kita susah untuk buat loan. Kita kena bayar kereta, anak sekolah, bayar lagi. Sekarang tak ada rumah, komitmen bayar rumah sewa. Rumah sewa sekarang pun bukan murah. Saya beli dari bujang dan first rumah saya beli 2 biji rumah. Saya beli rumah lelong. So rumah tu sekarang dah double. Bagi saya semua adalah pelaburan. Mungkin zaman sekarang dah sangat mahal dan rumah tu mungkin bila kita jual kita akan boleh beli rumah yang lagi cantik untuk anak isteri nanti. Saya belum beli rumah sebab saya belum boleh buat komitmen kerana pendapatan saya yang belum stabil. Saya ada satu par di mana rumah yang saya nak beli tu bukanlah harga yang mampu milik. Saya pernah tanya kawan-kawan saya yang dah beli rumah, bulanan dia memang tinggi. Yang kira belum mampu lagi lah untuk saya bayar bulan-bulan. Komitmen dia hutang lah. Saya dah beli rumah sebab untuk duduk dan juga untuk investment. Waktu tu muda lagi. Memang banyak komitmen tapi saya percaya saya tetap kena beli untuk masa depan. Bukan kata nak beli kereta tak elok. Tapi dia ada depreciation value. Untuk rumah kita boleh ada long term value. Kalau boleh sacrifice sikit. Mungkin kereta kecil-kecil dulu. Saya belum beli rumah sebab harta pusaka dah ada lah. Seandainya harta tu dipusakakan rasanya dah ada rumah. So
tak perlulah. Saya belum beli rumah sebab terlalu banyak komitmen for now, and biasalah muda. Komitmen yang saya ada, telefon, kereta, parents, barang dapur. Yang dah ada rumah pusaka tu untunglah ya, Fiza. Hashtag untunglah. Okey, kita nak tanya Sarah lah kan. Sarah, nak kata Sarah tak pernah beli rumah, pernah. Tapi dah macam kata investment lah kan, pelaburan untuk duit. Tapi bila kita sewa rumah, Sarah, kita boleh duduk dekat rumah yang kita impikan. Besar pun besar, mungkin boleh semua anak Sarah tempat kerja kan. Dekat dengan tempat kerja segalanya. Bila kita tak mampu sangat nak beli rumah yang kita impikan tu, ialah kena tunggulah lama sikit kan. Bagi Sarah sendiri kan, apa pendapat Sarah bagi orang yang dia tak nak sangat sewa rumah sebab nak, orang kata sebab dari kecil kita didikan kita beli rumah sebab rumah tu aset pelaburan, memang berbaloi. Tapi orang yang dia beli dia tak nak sewa tapi dia nak beli juga rumah tapi tak mampu juga. Apa pandangan Sarah? Itu sebab saya tengok ramai orang dekat orang yang saya kenal dan orang yang saya tak kenal pun bila saya cakap pasal isu rumah ni, dia akan cakap kebanyakan daripada orang beli rumah sebab dia pressure. Mak cakap kalau dah kerja, benda pertama kena beli rumah dulu. Okeylah beli kereta sebab nak ni kan. Tapi beli rumah. Kau tak ada rumah, selagi kau tak ada rumah tu kau tak berjaya lah maksudnya. So itu sentimen yang mungkin dulu-dulu rumah mungkin tak mahal sangat. And zaman dulu-dulu maksudnya kita dah ada tanah yang macam tanah pusaka ke apa. So bila kita dah bekerja di bandar, beli rumah dulu. So pada diorang itu yang sangat penting. Tapi saya lihat juga banyak kawan-kawan saya, lebih daripada 10 orang beli rumah sebab pada waktu tu mereka mampu. Mereka mampu beli rumah yang mungkin apa yang dia nak. Tapi tiba-tiba na'udzubillah, apa yang terjadi, mungkin dia kena VSS. Like 5-6 tahun lepas oil and gas drop, so ramai yang kena VSS. Dan isteri pula tak bekerja, you are left dengan mortgage yang tinggi. So macam mana? Because that house takes a lot of your money. Kan ada huge chunk. Dia bukannya macam kalau kita sewa, if anything happens, you boleh downsize, you boleh downgrade, you boleh pindah ke rumah yang lebih murah yang you mampu. So pada saya itu, berhati-hati, bukannya jangan beli rumah. Kalau nak beli boleh. Beli ikut kemampuan. Tengok dulu, bukan tengok gaji. Gaji kita RM4,000, I boleh beli rumah RM3,000. Tapi you kena fikir. Ada orang yang macam tu. Gaji tak apa. Harta pencarian suami isteri RM10,000. Beli rumah semi di harga RM5,000. Nak bayar kereta macam mana? Nak makan, nak susu anak. Jangan tak fikir lagi pasal insurans ke, pasal hibah ke. Itu benda-benda tu sangat penting. Walaupun kita rasa tak apalah, belum nak mandi lagi, muda lagi. Emergency. Lepas tu takkan kita nak suppress benda yang kita suka. Kita tengok orang lain bila hari cuti sekolah nak pergi berjalan, kita tak pergi berjalan, kita tak ada duit. Sarah pula suka handbag. Suppress keluar hari ni dengan pizza. Betul, nak pergi jalan, nak bawa anak makan sedap-sedap. Benda tu semua kita tak nak buat sebab kita punya duit semua dah stuck dekat situ. So pada saya sebenarnya bukan macam tu, ikut kemampuan. Nak beli boleh, tapi ikut kemampuan. Kalau rasa saya nak rumah macam tu tapi saya sanggup duduk kat Sepang, saya sanggup pergi ulang alik kerja, by all means buat. Tak apa, ikut diri sendiri macam mana. Tapi jangan komplain lah kan, jauh lah, ni lah tu lah. Jangan komplain jam, jangan bagi tahu dengan bos I memang hari-hari datang lambat sebab rumah I jauh. So tak boleh lah. Pada saya itu je. Dan saya rasa macam tak ada, nak beli boleh, nak beli pun tak boleh, cuma ikut kemampuan. So beruntunglah orang macam Afifah daripada usia muda dah beli rumah. It's good for her. So di hari tu nanti dia ada harta dia sendiri. Alhamdulillah, dia tak perlu nak bergantung pada lelaki untuk bina rumah untuk dia. Pandai dia dah hafal skrip dia untuk datang pada hari ini. Tapi apa yang Sarah cakap ni sebenarnya banyak kebenarannya. Ini yang kita cakap, kita tak nak ikut budaya ni. Kita tak boleh nak ikut faktor sekeliling. Kawan kita beli, kita pun beli. Jiran sebelah rumah beli, kita pun nak beli juga. Kalau boleh nak beli lebih. Itu yang kita tak nak. Tapi mungkin Afifah sendiri, dalam proses membeli rumah tu di usia yang muda, dah beli kereta ketika tu, macam mana Afifah sendiri membuat perancangan kewangan Afifah? Saya sebenarnya masa umur 19 tahun saya dah kerja, and then umur 22 saya ada bisnes saya sendiri lah. Itu dia. Saya ada bisnes saya. Dari situ saya menabung lah, saya menyimpan, and then saya jaga saya punya account statement bank untuk company saya. So dari situ saya memang simpan lah selama berapa tahun, 2 tahun, 3 tahun saya simpan, and then masa nak beli tu saya tak plan pun nak beli. Lepas tu mak ayah cakap, cuba kita pergi tengok. Saya tengok, betul saya cuba, and then lepas. Faktor dorongan tu ada? Maksudnya restu mak ayah tu penting lah. Kita nak buat apa, kita restu mak ayah kan. So, in the same time, saya dapat rebate daripada pemaju, 30,000 saya dapat rebate, hanya dia bayar deposit hanya 4,000 lebih je. Sebab tu saya rasa macam,
benda ni rezeki untuk saya sebenarnya. Rumah apa tu kalau tak kisahlah nak dikongsikan? Rumah berbentuk apa untuk rumah pertama ni? Teres landed 2 tingkat. Itu dia. Saya rasa macam rezeki untuk saya lah. Before saya itu rumah dia. Dah ada teman lelaki ke belum? Saya dah tunang. Dah tunang. Untunglah tunang cuci kaki. Baiklah. Kalau kita lihat yang Dr. Azizul kan, okey, Fifa muda. Dia planning dia memang tip top lah. Korang katakan dah boleh beli rumah 24 tahun. Dan seperti yang saya kongsikan dengan Sarah tadi, mentaliti kita dari kecil dah didikan kita beli aset rumah bagus, pelaburan. Tapi sebenarnya kalau kita sewa pun tak salah sebenarnya. Mungkin doktor boleh kongsikanlah. Bukan nak galakkan semua orang untuk sewa rumah, tapi nak kata sewa tu sebenarnya tak apa kalau tak mampu kita sewa. Sebab kadang-kadang orang pandang kita macam pandang down lah. Dia tak pandai manage hari ni sewa rumah. Mungkin doktor boleh ulas. Tak simpan duit dah tak ada rumah sendiri. Umur 20 tahun kenapa tak beli rumah? Macam tu. Saya setuju. Macam Sarah cerita tadi tu sebab dia ada point dia. Sebab dia pengusaha, dia ada bisnes yang dia ada time concern, dia ada benda-benda yang dia pertimbangkan dengan keperluan keluarga dia. Sebab itulah saya selalu pesan begini membeli hartanah ni kena selalu tanya dua benda. Nombor satu, kita kena tanya, kita beli ni untuk kita duduk ataupun untuk kita laburkan. So kalau formula untuk duduk ni tak pening sangat. Siapa referen kita adalah suami ataupun isteri ataupun anak-anak kita saja. Semua ni kena tanya. Jangan sibuk tanya Sifu Hartanah kata tak boleh beli dekat sini, tak boleh. Jangan tanya sebab yang akan duduk tu adalah suami, isteri dan anak-anak. Betul juga ya. So jadi benda tu je kita tanya. Jangan sibuk tanya formula pelaburan ni betul ke tidak. Sebab inilah yang akan penuhkan. Okey, yang kedua ialah rumah kita beli ni untuk apa? Untuk pelaburan, yes. Ada kriteria-kriteria dia yang bagus dan betul. So itu yang kita kena faham dan kita kena tanya. Berbalik-balik pada kita cerita tadi, pada saya masing-masing ada pandangan yang betul dan tidak salah sebenarnya. Sebab strategi keuangan tiap-tiap orang tak akan sama. Saya selalu dalam buku saya pun saya selalu tulis begini. Tidak ada satu orang pun yang jari dia sama. Kita katalah gaji kita ni semua sama, 2,000 semua orang. Tapi Fiza lebih kaya daripada kita. Sebab dia pandai menguruskan duit. Gaji sama je ni. Tapi dia ada banyak rumah dan sebagainya sebab jari kita tak akan sama. Cara ada orang makan aiskrim mahal, ada orang makan aiskrim murah. Jadi dia tak ada satu istilah yang kata semuanya jadi begitu. Cuma saya nak betulkan satu, ada orang yang masih lagi berpegang begini. Dia kata hartanah ni jangan risau, akan untung. Be careful. Formula tu dah tak tepat lagi zaman hari ini. Sebab kita ambil beberapa contoh, ada beberapa data hartanah yang mulai turun. Maksud dia apa? Kita beli hari ni 300,000, by the time nak jual dapat 270,000 sahaja. Please hati-hati. Formula yang mak ayah kita kata dulu, jangan risau. Opah beli dulu untung tak bahaya dah. Tak berlaku dah formula itu. Itu zaman itu. Jadi sekarang opah ganam. Kan? Jadi tindakan betul Sarah sebenarnya tepat je. Kalau kata kita buat calculation yang betul. Tapi saya secara peribadi saya banyak menulis buku-buku macam tadi yang Fiza kata untunglah cuci kaki. Dulu kita selalu dengar macam ni, kau jangan beli rumah nanti laki kau cuci kaki je masuk orang kan. Tapi saya nak betulkan begini. Saya nak galakkan begini. Saya nak galakkan wanita, isteri dan sebagainya kalau boleh ada hartanah. Saya galakkan. Sebab kita tak tahu. Saya selalu pesan begini, kita tak tahu suami kita yang handsome macam Nepal tu sampai bila dia sayang kita. We never know. Kita tak tahu kan. So sekurang-kurangnya kalau apa-apa berlaku, dia terkenang kepada orang lain dan sebagainya, sekurang kita ada rumah sendiri. Sebab itulah saya selalu pesan, kalau kita beli hartanah sebelum kita menjadi suri hidup seseorang, kita jangan risau. Hartanah tu tetap menjadi hak kita. Dia tak boleh dibagikan sebagai harta pencarian. Yes. Itu tujuan dia. Itu paling penting sekali. Okey, baiklah. Di penghujung perbicaraan kita ni, mungkin Sarah boleh kongsikan sedikit nasihat kepada mereka yang takut nak membeli rumah daripada Sarah sendiri. Jangan takut, umur saya dah 37 pun saya tak ada rumah lagi. Tapi insya-Allah kalau pada saya, kalau anda mampu, silalah beli. Kalau harga menyewa lebih tinggi daripada harga membeli, belilah. Saya rasa tu adalah keputusan bijak. Tapi kalau masih nak duduk dekat dengan tempat kerja dan harga menyewa tu lagi rendah daripada harga membeli, then it's okay. Tak apa. Walaupun orang kata you dah umur macam ni pun tak ada rumah lagi, kawan sebelah table dekat office dah beli rumah banglo, you masih biji tu. Tak apa. Tak ada masalah. So pada saya, walaupun saya usahawan, saya ada bisnes sendiri, suami saya pun kerja oil and gas, tapi kita tak rasa benda tu adalah satu benda yang memalukan kalau kita tak ada rumah sendiri. Tapi cuma
work towards that. Maksudnya simpan duit untuk ada rumah. Takkan bila dah tua kita nak duduk rumah sewa juga. Kena ada simpanan. Kena ada simpanan. Itu adalah maksudnya masa depan kita punya perancangan lah. Kita memang ada rumah, tapi banyak ni yang kita kena simpan supaya kita boleh selesa untuk beli rumah tersebut. Okey. Tapi Afifah mungkin kena bagi satu contoh, satu tips terbaik untuk penonton kita bagi golongan-golongan muda ni kan, supaya mereka pun sama-samalah ada impian dan azam dan mampu beli rumah seusia Afifah sendiri. Okay, bagi saya Gen Y lah kan. Umur 19 Gen Y. Ada tisu tak? Air mata. Jangan enjoy. Bukan tak boleh enjoy. Boleh, cuma kita perlu berjimat. Itu je. Betul perlu berjimat, tahan sikit nak dan kita mesti ada target kita. Tak boleh beli iPhone 11 lagi. So kita mesti ada target kita semua. Bersitu kita mesti akan berusaha. Kalau kita ada target tapi kita tak usaha pun tak ada no point lah bagi saya. So bagi saya budak-budak sekarang pun memang ramai yang DM before tanya macam mana kita nak buat macam ni, buat macam ni lah, sebab dia orang kadang-kadang dia orang perlukan someone yang boleh push dia orang. Dia orang kadang tak ada seorang yang boleh tolak dia orang. Next time nak beli apa? Saya dah ada, semua dah ada. Di same time saya umur 30 saya plan satu lagi lah. Okey, baiklah. Terima kasih banyak-banyak Dr. Azizul, Afifah dan juga Puan Sarah. Baiklah.